Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 10 April 2021 bersama saya, Janet Bennett. Tumpuan berita, Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Datuk Ahmad Jumaini Tun Tuanku Bujang hadir memeriahkan Malam Kerohanian Asyakur Simfoni Orkestra Negeri Sarawak SANS di Kuching pada Jumaat. Program penuh kesyukuran yang dianjurkan Majlis Seni Sarawak bagi menghayati Malam Kesenian Islam itu diadakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ketat. Sepanjang majlis itu, para jemputan disajikan dengan alunan selawat, bacaan ayat suci Al-Quran, dendangan lagu kerohanian diiringi orkestra. Kemuncak program turut menyaksikan Ketua Menteri menyampaikan sumbangan kepada penerima-penerima yang mewakili peryatim, Rumah Kanak-Kanak Haji Babol, Sri Aman, anak yatim serta asnaf di SMK Tun Abang Haji Openg, Rumah Sri Kenangan Kuching, Persatuan Orang Butak Sarawak, Malaysia, termasuk Sekolah Kebangsaan Gresik Kuching. Hadir sama Speaker Dewan Undangan Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga Menteri Belia dan Sukan Sarawak merangkap Pengerusi Pengelola Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Transformasi Prestasi dan Penyampaian Perkhidmatan Datuk Dr. Sabariah Putit serta Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Hee Chang Hee juga turut hadir. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri telah mengenal pasti dua lokasi di bahagian Betong yang berpotensi untuk dibangunkan sebagai taman agro. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Ahmad Douglas Ugat Mbas berkata, lokasi tersebut terletak di Lubuk Tamang, Saribas dan berdekatan tapak projek pembinaan lapangan terbang landasan pendek Stoolport di Berbuling, Spau. Kerajaan telah luluskan tapak di Lubuk Tamang. Jadi sekarang kita DID telah membuat perancangan mengenai paparitan di situ. Keluasannya about 2,000. So 1,492 around 2,000 hektar. Yang Mahkamah juga telah meluluskan satu dekat airport Berbuling, Agropark. That one is about 1,500 hektar. Then ada di atas sikit about 300 hektar for the precision farming. Kita nak buat. Bercakap kepada media selepas merasmikan Majlis Pecah Tanah Kompleks Sukan Debak di Debak pada Jumaat, beliau menambah kerajaan negeri akan melantik syarikat yang berpengalaman dalam bidang pertanian untuk membangunkan taman agro itu. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Pemodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah berkata, Spau akan memiliki pusat pengumpulan, pemprosesan, pembungkusan dan pemasaran CPPC yang dibangunkan rekoda dengan peruntukan sebanyak 10 juta ringgit. Jelasnya, Stoolport Berbuling yang dijangka beroperasi dalam 3 tahun lagi akan melonjakkan pemasaran produk pertanian tempatan. Mengenai Kompleks Sukan Debak, Datuk Amar Douglas Ugat berkata, kerajaan telah meluluskan peruntukan sebanyak 8.9 juta ringgit untuk pelaksanaan projek tersebut dan dijangka siap dalam tempoh setahun. Selanjutnya, sebuah institusi pendidikan awal kanak-kanak IPAKK akan dibina di Kampung Medong Mukah. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, tadika sedia ada di kampung itu sudah lama dan sudah masanya sebuah tadika baru dibina dengan suasana yang lebih selesa dan kondusif. Sekarang ini kita berada di tapak yang dicadangkan untuk membina, iaitu Tadika Kemas Kampung Medong yang baru. Sebab yang sedia ada sudah berusia, dan kita berapa usianya tapi berusia, dan tempatnya adalah sangat terhad. Jadi kita melihat sudah tiba masanya kita menyediakan satu tempat untuk anak-anak kita mengikuti pendidikan awal kanak-kanak yang lebih selesa dan juga lebih kondusif. Bercakap kepada UKAS semasa lawatan ke tapak projek pada Khamis, beliau menambah projek tersebut akan dibina menerusi projek transformasi luar bandar RTP 2021 dengan peruntukan sebanyak RM250,000. Terdahulu, beliau yang juga Adun Dalat turut melawat ke tapak cadangan projek Taman Solidariti Oyak.
Projek fasa pertama melibatkan pembinaan benteng hakisan sepanjang 150 meter dilaksanakan di bawah peruntukan RTP 2021 berjumlah RM400,000 dan dijangka siap dalam tempoh 8 bulan. Berkonsepkan solidariti antara kaum Melanau, Cina dan alam sekitar, taman ini bakal menjadi satu lagi tarikan kepada para pengunjung ke Pekan Warisan Oyak. Berikut pula, Kerajaan Sarawak meluluskan peruntukan lebih RM2 juta bagi persediaan kepada pengiktirafan Sarawak Delta Geopark SDG sebagai geopark kebangsaan. Menteri Muda Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talef Saleh memberitahu SDGP merupakan sebuah geopark yang pertama dicadang dan telah diluluskan oleh Kerajaan Sarawak pada November 2019. Jadi hari ini, setelah 12 tahun Yang Berhormat Ketua Menteri, ianya dicalonkan menilai serta memperhalusi impak-impak pada dasar guna tanah dan perancangan negeri sedia ada. Akhirnya kita bakal menyaksikan perasmian Sarawak Delta Geopark oleh Yang Berhormat Ketua Menteri sebentar lagi. Dan seterusnya akan diangkat sebagai geopark kebangsaan dan insya-Allah seterusnya sebagai UNESCO Geopark Global pada tahun 2023. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Sarawak Delta Geopark SDGP di Dewan Legenda Kampung Budaya Sarawak pada Jumaat. Beliau yang juga pengurusi jawatan kuasa pemandu Sarawak Delta Geopark menambah, inisiatif geopark telah dilancarkan oleh UNESCO sebagai maklum balas kepada keperluan di peringkat antarabangsa untuk mengiktiraf tapak-tapak yang mempunyai kepentingan nilai sains bumi. Tujuan geopark adalah bagi menyediakan mekanisme pembangunan untuk pembangunan wilayah secara bersepadu yang merangkumi pemeliharaan dan pemeliharaan warisan alam semula jadi, pembangunan ekonomi dan pembangunan komuniti berasaskan sumber warisan geologi yang berteraskan kepada 4 unsur-unsur iaitu ekologi, arkeologi, sejarah dan budaya. Dalam pada itu, beliau juga berharap agar SDGP dapat berdiri setanding dengan Langkawi Geopark serta lain-lain geopark di seluruh dunia. Dalam pada itu, rakyat di negeri ini perlu yakin dengan program imunisasi COVID-19 kebangsaan dalam usaha kerajaan memerangi wabak COVID-19. Ahli Parlimen Batang Lupa yang juga penasihat khas di Pejabat Ketua Menteri Sarawak, Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata, kejayaan penghasilan vaksin COVID-19 telah memberi harapan baru kepada dunia untuk keluar dari belenggu pandemik tersebut. Menurutnya, kerajaan telah membelanjakan dana yang besar untuk memperoleh vaksin bagi memastikan 70% penduduk Malaysia, iaitu lebih kurang 23.6 juta warga Malaysia mendapat akses kepada vaksin berkenaan secara percuma. Semua sebab itulah kadang-kadang kami ni mana-mana yang pergi vaksin, lepas tu kami angkat gambar kan, bukannya untuk tunjuk-tunjuk, tapi nak meyakinkan rakyat bahawa saya pun sanggup untuk divaksin. Jadi bermakna rakyat adalah selamat untuk juga mendapat vaksin. Bagi kita vaksin ni sangat penting. Sebab virus ni tak nampak. Itu pun sebenarnya walaupun divaksin pun kita tak boleh mengata 100% bahawa COVID hilang. Tetapi ini adalah satu usaha yang terbaik. Sambil itu KKM akan sentiasa mencari jalan macam mana lagi kita hendak memutuskan rantaian COVID ni, sebab benda ni masalahnya tak hampa, itu saja. Bercakap semasa program Malaysia Prihatin Daerah Kecil Sebuyau pada Jumaat, beliau menambah program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini merangkumi 4 fasa. Fasa-fasa tersebut adalah seperti tertera. Manakala di Jemoreng, kerja-kerja pembinaan projek pembinaan Jambatan Batang Igan kini telah bermula dan berjalan dengan lancar. Projek yang menelan kos sebanyak RM285 juta itu dijangka siap pada Januari 2024. Adun Jemoreng Datuk Dr. Juanda Jaya ketika meninjau perkembangan projek itu berpuas hati dengan kemajuan projek selain menghargai kerjasama yang diberi penduduk kepada pelaksanaan projek. Hari ini kita pergi ke site pembinaan Jambatan Igan
kami daripada Pusat Khidmat Pejabat Daerah dan pihak JKR telah diberi taklimat oleh pihak kontraktor dan kita berpuas hati melihat mesin-mesin semua sudah masuk, kerja-kerja semua sudah bermula dan kita dimaklumkan walaupun dalam pandemik COVID-19 kerja-kerja berjalan dengan lancar dan perancangan yang diinginkan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Saya juga difahamkan bahawa pihak kontraktor mendapat kerjasama sokongan daripada penduduk kampung yang cukup baik sekali. Beliau juga turut meninjau projek menaik taraf jeti utama di Pasar Igan, projek tebingan Igan, projek parit konkrit di Kampung Baru Ismail dan projek naik taraf jalan dan parit bersebelahan Masjid Darul Falah. Terdahulu, Datuk Dr. Juanda mengadakan lawatan dan serah projek rakyat, projek transformasi luar bandar RTP 2020 dan 2021 serta projek kecil luar bandar MRP bagi projek penambahbaikan Rumah Miskin Sarawak PPRMS. Antara projek tersebut seperti yang tertera. Beralih ke laporan mengenai pembatalan operasi Bazar Ramadan termasuk penutupan sementara Pasar Tamu Khamis dan Jumaat, Pasar Tani, Night Street Market dan Pasar Payung di daerah Limbang. Wali Kota Majlis Daerah Limbang, Kaunselor Sufian Mohad berkata, pembatalan ini disebabkan kes di Limbang yang semakin meningkat. Mengelakkan ataupun memberhentikan virus COVID-19 ini terus merebak di dalam kalangan masyarakat di daerah Limbang. Yang keduanya adalah untuk membantu masyarakat kita khususnya yang terlibat dalam swab test bagi yang mengikuti Bazar Ramadan. Jadi mereka dikecualikanlah kalau sudah tidak mengikuti aktiviti Bazar Ramadan pada tahun ini. Dalam sidang media di Limbang baru-baru ini, tambah beliau adalah dibenarkan untuk berniaga di hadapan rumah masing-masing. Namun katanya dengan syarat perlu mendapat permit daripada Majlis Daerah Limbang dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak. Mengenai penutupan sementara Pasar Tamu Khamis dan Jumaat, Pasar Tani di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma, Night Street Market termasuk Pasar Payung, jelasnya kebenaran untuk beroperasi akan dimaklumkan apabila Limbang bertukar status hijau. Jadi aktiviti-aktiviti perniagaan ini juga kita telah batalkan dan kita akan memberitahu kepada mana-mana mereka ini jika keadaan Limbang sudah kembali ke hijau, so kita akan maklumkan supaya aktiviti ini akan dapat dijalankan seperti biasa. Tetapi mesti juga mengikuti SOP yang telah pun ditetapkan. Tambah Kaunselor Sufian, restoran dan gerai-gerai makan pula masih boleh beroperasi seperti biasa tetapi hanya dibenarkan untuk perkhidmatan bungkus bawa balik sahaja serta pematuhan SOP. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.